Mengisahkan aku melancong ke negara Turki sambil mencari cenderahati untuk dibawa pulang ke Malaysia. Berbagai barangan yang tersenarai untuk dibeli kepada rakan-rakan serta dirinya sendiri. Namun dirinya hanya tertarik dengan buku-buku berbanding barang-barang hiasan yang lain. Sejumlah wang yang telah disediakan dan diperuntukkan untuk pembelian cenderahati tersebut serta sedikit wang kecemasan untuk ketika berbelanja di Istanbul. Aku serta rakan-rakannya berasa sukar untuk menawar harga barangan yang hendak dibeli kerana tiada tanda harga dipamerkan dan harga barangan hanya akan diberitahu jika ditanya. Melintasi sebuah kedai menjual jaket kulit, aku terpaku pada sepasang sarung tangan kulit berwarna hitam di rak cermin. Aku mengimbas akan abangnya yang menunggang motosikal pergi balik kerja. Ada yang sarung tangan kulit, tentu tangan abang longnya itu tidak terdedah pada terik matahari. Pemuda Turki seakan dapat membaca isi hati menunjukkan sarung tangan kulit itu, namun aku tidak berani mengambilnya kerana tidak mengetahui akan harganya. Haja Nomah dan Dr. Rizal tarik dengan harga jaket berwarna kuning keemasan yang dibeli oleh Haji Elmi dan isterinya dengan harga yang murah berbanding kedai-kedai yang lain. Aku tidak pilihan mengikut rakan-rakannya masuk kedai tersebut. Kedainya tidaklah begitu luas namun mampu menempatkan 10 orang pelanggan pada satu masa dan mempunyai beratus-ratus helai jaket kulit beraneka warna dan rupa bergantungan kemas dalam rak berhawa dingin. Aku dan rakannya dilayan mesra umpama selebriti. Pekedai tanpa putus asa memudah aku agar membeli jaket kulit kidam. Namun aku masih belum berniat untuk mencari pengganti jaket kain yang telah lama berkhidmat kepadanya. Namun kerana ingin mengambil hati rakan-rakannya atau berhutang budi kerana secawan teh kepal, aku cuba mengenakan jaket kulit tersebut. Aku tersentak dengan harga yang disebutkan kerana dia tidak mempunyai wang yang banyak untuk membeli jaket kulit kijang yang lembut itu. Dua rakannya itu telah membayar 3 jaket pilihan mereka. Aku dengan kata-kata berbudi bahasa mengambil keputusan untuk tidak membeli jaket tersebut. Wajah pekedai bertukar masam dan marah dengan tindakan aku dan mengeluarkan kata-kata kesat. Dalam melawat Egyptian market, aku didatangi seorang remaja kurus dan bercakap separuh bisik menjual barangan black market. Melewati rakan aku, Kak Jah dan Syahmim, lelaki dewasa betul-betul iaitu seorang polis, menangkap remaja tersebut atas kesalahan menjual barangan black market. Ketika beratur menaiki feri menyeberangi Selat Bosporus, seorang lelaki tua dengan berani meletakkan sehelai jaket kulit berwarna hitam di lengan aku. Rakan aku, Syahmim, menunjukkan minat dan membeli dengan harga $1.20, namun tidak sesuai dengannya apabila dipakai. Syahmim menjual pula kepada aku dengan harga 100. Aku terpaku namun dapat mengembirakan hati Syahmim. Aku juga menggambarkan tidak praktikalnya jaket itu digunakan di Malaysia. Tidak sesuai dipakai dengan cuaca di Malaysia. Perlu dijaga dengan rapi, tak boleh dilipat sembarangan. Kudanya tidak tahan dasar jika koyak, pula tidak dapat dijahit dengan benang. Jelas sekali aku terlihat lebih seekor kijang dan dibunuh untuk mendapatkan sehelai jaket kulit. Akhirnya aku berhasrat untuk mengambilkan orang lain. Dia akan menjual jaket itu dan wang jualan akan didermakan kepada mana-mana zoo yang mempunyai kandang kijang sebagai tanda menghebat terhadap kijang-kijang yang terkeban demi gaya hidup yang penuh dengan kemodenan. Tema bagi cerpen ini adalah pengalaman seorang pelancong yang suka melancong serta terjerat dengan pembelian jaket kulit kijang yang tidak disengajakan demi menjaga hati dan kegembiraan penjual jaket, rakannya serta dirinya demi mengelakkan pembunuhan haiwan-haiwan yang dilindungi demi kelangsungan kehidupan moden. Teknik plot merupakan kaedah yang digunakan oleh pengarang untuk mengembangkan plot cerita yang agak menarik. Antara contoh-contohnya ialah imbas muka. Aku tidak dapat membayangkan jika aku menjadi wanita tua yang menjual makanan burung di situ. Kedua, imbas kembali. Entah mengapa aku tiba-tiba teringat akan abang long yang menunggang motosikal pergi balik kerja. Teknik plot yang ketiga ialah suspense.
Perbalahan antara aku dengan pekedai Turki membuatkan aku ingin melangkah keluar, tetapi dihalang oleh pekedai Turki dengan wajahnya yang kelihatan marah. Yang keempat, monolog. Contohnya ialah, aku terpaku seketika. Apakah jawapan yang lebih baik pada saat itu selain yang dapat menggembirakan Syahmim? Dan yang akhirnya, dialog. Tak beli ke? Okey tak harganya? Tanya Kak Jah. Okey juga. Dah survey 3-4 kedai. Kedai ni okey. Dapat harga $150 sat jaket. Terang Haji Helmi sambil menunjukkan beg plastiknya. Oh, seterusnya kita beralih kepada watak dan perwatakan. Watak utama iaitu aku. Nama sebenarnya adalah Mas. Aku ni seseorang yang gemar membaca kerana dia akan leka membeli dan membaca buku jika terjumpa kedai yang menjual buku di Turki. Yang kedua iaitu baik dan murah hati. Aku begitu bermurah hati dengan memberikan wang sebanyak 5 lira kepada wanita tua yang menjual makanan burung, sedangkan harga sepiring hanyalah 1 lira sahaja. Ketiga, berbudi bahasa. Aku dengan sebaik mungkin berbudi bahasa kepada pekedai Turki kerana tidak mahu membeli jaket kulit agar pekedai itu tidak berasa kecil hati. Yang keempat ialah tidak boros berbelanja. Aku tidak berpengaruh dengan layanan mesra pekedai Turki agar membeli jaket kulit kijang itu supaya aku dapat menjimatkan duit. Yang kelima, sayang akan haiwan. Aku begitu menyayangi haiwan seperti kijang kerana dia berhasrat untuk memberikan wang hasil jualan jaket kulit kijang kepada mana-mana zoo yang mempunyai kandang kijang agar dapat memelihara haiwan tersebut daripada menjadi korban arus modenan. Yang keenam adalah bersederhana ketika berbelanja. Aku telah membuat senarai barangan yang hendak dibeli tidak memelebihi perbelanjaan yang telah ditetapkan. Seterusnya, watak sampingan. Yang pertama, pekedai Turki. Pemuda berkulit putih mempunyai kumis atau misai. Dia fasih berbahasa Inggeris. Dia juga berbahasa Inggeris apabila berkomunikasi dengan pelanggan yang datang ke kedainya. Peramah dan mesra. Pekedai Turki kelihatan begitu peramah dan mesra ketika melayan pelanggan di kedainya, seperti selebriti. Tidak berputus asa. Pekedai Turki tidak berputus asa memujuk pelanggannya membeli barang jualannya. Dan yang terakhir sekali, pandai mengambil hati. Pekedai Turki sangat pandai mengambil hati pelanggannya dengan memberikan kata-kata manis. Oh, yang terakhir sekali ialah cepat marah. Pekedai Turki cepat naik amarah kerana pelanggannya tidak mahu membeli barangannya walaupun telah mencuba. Yang kedua adalah polis Turki. Lelaki dewasa, bertubuh tegap, berbaju T dan berseluar panjang. Berwajah serius. Polis Turki kelihatan serius kerana dia menjalankan tugasnya apabila dia menangkap seorang remaja yang menjual barangan di pasaran gelap. Dan yang ketiga, Syahmim, iaitu kawan kepada aku. Syahmim ni seorang yang mudah terpengaruh kerana Syahmim terpengaruh dengan sehelai jaket hitam yang dijual secara pasaran gelap tanpa mengetahui ukuran saiznya. Syahmim juga murah hati kerana Syahmim mengurangkan sebanyak $20 daripada harga asal pasaran gelap kepada aku kerana jaket kulit kijang itu tidak padan dengannya. Itu sahaja. Kemudian, latar. Yang pertama ialah latar tempat. 1. Hotel Senator, iaitu tempat penginapan aku dan rakan-rakannya ketika melancong di Turki. Kedua, kedai menjual jaket kulit, iaitu tempat di mana aku terpaku ketika melihat sepasang sarung tangan kulit berwarna hitam di rak cermin. Ketiga, Pigeon Valley, aku bersedekah kepada pengaik benang yang kesejukan. Keempat, Gunung Bolu. 5. Masjid Ulu. Dan yang keenam adalah Masjid Biru di mana aku solat jamak di situ. Ketujuh ialah Egyptian Market, iaitu tempat membeli belah yang mempunyai dataran burung merpati yang jinak. Dan yang terakhir adalah Terminal Ferry Selat Bosphorus di mana Syahmim membeli jaket kulit hitam dengan harga yang murah oleh seorang penjual pasaran gelap. Yang kedua ialah latar masa, iaitu yang pertama pada waktu malam, Kak Jah termasa bilik aku tidur awal kerana kepenatan selepas berjalan mengelilingi kota bersejarah. Dan yang kedua ialah pada waktu siang, aku, Kak Jah dan Syahmim berada di dalam kedai menjual jaket kulit. Dan yang terakhir ialah latar masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat elit. Yang kedua, masyarakat yang berkejaya untuk menampung kehidupan seharian seperti Encik Yuskil yang bekerja sebagai pemandu pelancong. Yang ketiga, masyarakat yang tidak berkemampuan seperti wanita tua yang menjual makanan burung.
makmur. Keempat, masyarakat yang suka melancong seperti aku dan ahli rombongannya. Yang kelima, masyarakat yang suka akan kemewahan seperti Haji Helmi dan isterinya Cikgu Julia yang telah membeli sebanyak 4 helai jaket kulit. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang tidak menyayangi haiwan kerana telah membunuh seekor atau lebih daripada seekor kijang untuk mendapatkan sehelai jaket kulit yang menjadi lambang pendewaan dan pemujaan diri. Walaupun jalan ceritanya singkat, sesebuah cerpen itu memiliki banyak sekali nilai atau pesan dalam ceritanya. Antara nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ini ialah kegigihan. Dalam cerpen tersebut, kita boleh nampak bahawa pegadai Turki begitu gigih dan tidak berputus asa meyakinkan pelanggannya agar membeli barangan kulitnya. Yang kedua, keprihatinan. Kita dapat lihat bahawa aku begitu prihatin dengan pembunuhan haiwan kijang kerana kulitnya untuk dijadikan jaket. Selain mempunyai nilai keprihatinan yang tinggi, aku dalam membuat senarai kebarangan yang perlu dibeli untuk dibawa pulang agar tidak melebihi perbelanjaan. Ini menunjukkan bahawa aku seorang yang berjimat cermat. Dan akhir sekali, keikhlasan. Kita boleh nampak bahawa aku dengan ikhlasnya memberi derma kepada pengemis seperti pengait benang, kanak-kanak bersama-sama datuknya yang buta serta lelaki dua yang cacat anggotanya. Pengajaran yang kita dapat belajar dari cerpen ini adalah kita haruslah bersikap berjimat cermat dalam urusan perbelanjaan seharian maupun semasa melancong ke luar negara. Selain itu, kita hendaklah bersikap ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara tanpa mengira taraf kehidupan seseorang. Di samping itu, kita wajar mempunyai sikap gigih dalam melakukan pekerjaan supaya hasil yang diinginkan tercapai. Akhir sekali, kita patut bersikap prihatin terhadap haiwan yang dilindungi agar habitatnya tidak pupus. Sekian, terima kasih.